Tu keistimewaan. Ni hebatnya. Tu sebab kata ulama, antara hikmahnya Allah buat pewarisan adik-beradik seibu ni, ada juga ulama fokus kepada anak-anak tidak sah taraf. Anak tidak sah taraf nisbah kepada ibu. Betul tak? Dia bintikan ibu tu. Tapi kat dalam bin Abdullah lah, binti Abdullah. Ataupun nama-nama Allah yang lain. Cuma yang popular Abdullah lah. Nama lain pun boleh. Cuma popular Abdullah. Itu sebab tuan-tuan macam Allah SWT sekalian, adik-beradik seibu, contohnya si Minah ni, perempuan ni dia berzina. Waktu dia jahiliah dulu dia berzina. Berzina dapat anak. Ataupun dia lebih 7 bulan dalam kandungan, 6 bulan dalam kandungan, tiba-tiba baru dia kahwin dengan lelaki yang dia berzina tu. Maka anak tersebut dalam kandungan, anak sah taraf ataupun tidak? Tidak sah taraf. Lahirlah anak ni. Tak boleh beng kepada yang tu. Contoh. Kemudian berlaku lagi persamaan, dapat anak pula. Anak sah taraf sebab dah kahwin. Dah kahwin. Anak tu sah. Anak yang sah dengan anak tidak sah ni kita panggil apa? Adik-beradik seibu nama dia. Dia tak panggil adik-beradik kandung. Adik-beradik seibu. Sebab apa seibu? Sebab nisbah anak zina kepada ibu, tidak kepada bapa genetik dia. Tu kena ingat. Kalau anak zina ni mati, anak tidak sah taraf ni mati, yang akan dapat pusaka dia, ibu dia dan adik-beradik dia tu. Yang sah tadi. Kalau adik-beradik sah tu mati, adik-beradik zina ni, anak zina ni pun dapat juga hak pusaka. Itu adalah hikmah. Hikmah yang Allah SWT beri hak supaya tidak menyisihkan anak-anak tidak bersalah ni daripada menerima pusaka. Itu sebab sampai tahap ada ulama menyebut tuan-tuan macam Allah SWT dianggap wanita yang berzina tersebut, kalau dia dah kahwin, dia kahwin selepas tu, dia meninggal dunia, berapa suami dia dapat? 1/4 ke 1/2 ke 1/4? 1/4. Berapa 1/4 Ustaz? Dia tak ada anak. Ada anak tu, anak tadi, anak zina tadi. Maka dia dapat 1/4. Tara tu ulama sebut. Jadi itu keistimewaan. Tu sebab bila Mana Haji sebut tadi tentang pertembungan adik-beradik seibu kandung sebapa. Kandung dengan sebapa ni dia martabat lain. Tapi seibu ni kita panggil dia ashabul furud. Ashabul furud. Ashabul furud ni apa dia? Syarak telah tetapkan. Mana ayat dia? Ayat 12 daripada surah An-Nisa. Tengok tu dalil dia. Apa dalil dia? Seibu ni kalau ramai, R maknanya ramai, bukan royalty. R maknanya kalau ramai 1/3. Kalau seorang 1/6. Level ni ashabul furud. Tapi syarat seibu nak dapat pusaka, dia sangat rapuhlah syarat dia. Yang pertama, mesti tak ada asal bagi si mati. Asal. Asal ni apa? Dia sebut aslul mayyit. Aslul mayyit. Abun, jadun, abul jad. Macam itulah sampai ke atas. Ayah, datuk, bapak datuk, moyang dan ke atas. Dan yang kedua, tak ada zuriat bagi si mati. Disebut far'ul mayyit. Tak ada zuriat bagi si mati. Baru adik-beradik seibu layak dapat. Adik-beradik. Tapi bagi kandung dan sebapa, kita akan bincang selepas ni tentang ini, dia istimewa. Bagi perempuan, bagi lelaki, kita panggil mereka kategori asabah. Asabah ni apa dia? Asabah ni sama dia dapat 100% ataupun dapat baki harta. Lelaki. Manakala kalau mereka ni perempuan, kalau seorang dapat 1/2. Kalau ramai 2/3. Kalau campur lelaki plus perempuan, mereka akan dapat asabah. Itu istimewa perempuan pula. Ni antara ni. Sama ada lelaki kandung sebapa. Tapi kalau bertembung kandung dan sebapa, kandung saja dapat, sebapa tak dapat. Mengikut keadaan-keadaan. Macam kes Tuan Haji tanya tadi. Macam kita ambil contoh Haji tanya ni kan. Kalau kakak meninggal dunia, ada
satu saudara perempuan kandung, satu saudara lelaki kandung, ada 8 saudara sebapa contoh. Bila ada kandung lelaki, automatically yang dapat hanya mereka ni saja dapat. Dapat ni 2, ni 1. Yang sebapa tak dapat. Sebapa takkan dapat. Sebab mereka berada pada tingkat nama asabah, tapi tingkatan dia berbeza. Diutamakan yang utama saja. Tapi kalau bertembung kandung, sebapa, seibu, yang tak dapat hanya sebapa, seibu dapat, kandung akan dapat. Kenapa seibu dapat, Ustaz? Saya sebut dah tadi, seibu ni ashabul furu'. Ashabul furu', dia akan dapat hak dia dulu, baru akan bagi kepada golongan-golongan asabah ataupun ashabul furu' yang lain. Okey, habis tentang adik-beradik seibu. Ada nak tanya tak tentang adik-beradik? Ya, je. Ya. Bagi. Dah daripada harta. 1/3 daripada harta. Ya, betul. Bagilah berapa orang yang itu. Ada soalan? Tak ada? Alhamdulillah. Muslimat di belakang okey ke tegang sekarang? Okey. Nampak macam nak marah tu. Kalau tak faham tanya, tak apa, jangan risau. Sebab kalau tak faham, kita nak pergi jauh, dia jadi sesat nanti. Jadi boring, lepas tu tinggallah Haji Razak seorang tinggal. Baik, habis dah tentang pewarisan adik-beradik seibu. Kita pergi pula kepada adik-beradik kandung atau sebapa. Firmanullah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 176, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Mereka orang-orang Islam umatmu meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah kalalah. Saya sebut tadi kalalah ni apa? Katakanlah, Allah sebut. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah itu, iaitu jika seseorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan. Tulis kat situ kandung atau sebapa. K atau sebapa gitu. Maka bagi saudara perempuan itu, yakni kandung atau sebapa, salah seorang bukan dua-dua. Kalau ada kandung, sebapa tak dapat gitu. Akan dapat 1/2. Saya sebut tadi kan. Tu, perempuan 1/2. 1. Dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Siti mati, Siti Mah mati, ada kakak kandung seorang, dia akan dapat 1/2. Ada kakak kandung seorang, ada kakak sebapa seorang, yang akan dapat 1/2 hanya kandung. Dan sebapa dapat apa? Sebapa dia akan dapat dengan kadar yang lain. Kita akan belajar nanti. Dia ada kadar dia, 1/6 dia akan dapat. Kakak kandung seorang, kakak sebapa 7 orang. Majoriti 7 ni. Dapat tak? Dapat. Kandung dapat 1/2, 7 kakak sebapa tadi dia akan dapat 1/6. Tetap 1/6 dapat. Ada 15 kakak sebapa, tetap 1/6 dapat kalau ada kandung. Tapi kandung tak ada, ada kakak sebapa seorang, 1/2. 7 kakak sebapa, 2/3. Tu Allah SWT sebut gitu. Tu kena faham tu. Wa huwa yarithuha illam yakun laha waladun fa in kanat asnatayn falahuma thulutsani mimma tarak. Dan pula saudara lelaki itu mewarisi semua harta saudara perempuannya. Ini namanya asabah. Sama ada laki-laki kandung atau sebapa. Tu tengok tadi, saya sebut tadi, sama ada dapat 100% kalau dia seorang. Ataupun dia akan dapat baki. Jika saudara perempuannya itu tidak mempunyai anak. Kalau pula saudara perempuannya itu 2 orang. Tadi kalau seorang 1/2. Tapi kalau 2 orang atau lebih dan ke atas, maka Allah kata keduanya mendapat 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Boleh faham tak tuan-tuan? Mudah ni. Jelas tu. Boleh faham. 2/3. Cuma syarat adik-beradik nak dapat pusaka yang kandung atau sebapa ni, syarat yang pertama, si mati tak ada zuriat. Tak ada zuriat. Kalau ada zuriat, tengok pula zuriat apa. Lelaki ke perempuan. Kalau lelaki, confirm adik-beradik tak dapat. Tak kira kandung ke sebapa ke seibu tak dapat. Tapi kalau seibu, kalau perempuan, ni
insya-Allah adik-beradik ni ada potensi dapat macam kes saya bagi 2-3 kes tadi. Ada potensi dapat. Syarat yang kedua, tak ada, ni saya panggil khususnya lelaki especially lelaki. Tak ada asal si mati. Khususnya ayah. Ada ayah, adik-beradik takkan dapat apa. Walaupun adik-beradik tu ramai daripada ayah. Ayah seorang lah. Adik-beradik tu ada 8 orang, 9 orang. Semuanya gagah-gagah. Belaka. Pergi gym hari-hari. Tetap ayah dapat. Walaupun ayah tengah berada dalam keadaan sakit sekarang. Tetap ayah yang akan dapat pusaka tersebut. Adik-beradik takkan dapat apa-apa. Tak aci ustaz. Ayah saya sakit dah. Kenapa dia dapat? Kalau mu rasa macam tu, mu tunggu ayah mu mati. Mu akan dapat pula lepas tu. Itu bahasa kasar dia lah. Sebab orang kadang-kadang tak faham. Kenapa ayah dapat? Sebab ayah dapat, sebab wujudnya dia, sebab wujudnya ayah kamu. Kalau tak ada ayahmu, dia pun tak ada. Itu maksudnya. Maka kuat. Sampai dalam bab kisah sekalipun tuan-tuan. Kalau ayah bunuh anak, mak bunuh anak, tak boleh laksanakan kisah. Tak boleh. Hujahnya apa dia? Sebab wujudnya mu, sebab wujudnya ayahmu. Tapi takzir kena juga. Bukan tak kena apa-apa. Lepas gitu tak? Kena. Macam kes semalam, seorang penagih dadah penggal kepala mak dia kan. Ni dahsyat. Hari-hari ada kes yang sadis macam ni tuan-tuan macam Allah. Yang terbaru pula ada seorang budak muda 23 tahun nak terjun daripada menara Kuala Lumpur. Orang Melayu juga tu. Dahsyat sekarang. Penangan dadah. Dan kita baru ni dapat rampasan dadah terbesar. Tahu sepanjang tahun ke apa. Berapa belah juta. Berapa ratus juta. 111 juta. Datuk Ayub Khan dah turun semalam. Dekat Pusing dekat sana. Dapat. Allahuakbar. Boleh cover dia kata penagih dadah sebanyak berapa belah juta orang dia kata. Dadah tu. Memang wajiblah penagih dadah. Maksudnya yang jual dadah ni memang wajib kena bunuh Allah SWT. Sebab mereka ni sesuatu yang merosakkan. Wajib bunuh. Sedih tak sedih? Wajib. Sebab dia telah merosakkan ramai orang. Bukan disokkan ramai orang. Kena rosak. Habis. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa falidzakari mislu hazzil unsayain. Bagaimana pula dalam kes kalau adik-beradik tu ada belaka, perempuan ada, lelaki ada. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Dan jika sekiranya mereka saudara-saudaranya itu ramai, lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Itu yang Allah SWT nyatakan kepada kita tentang syarat-syarat dan kadar yang dimiliki oleh adik-beradik. Jadi tuan-tuan macam Allah SWT sekalian kena ingat kalau bersama perbezaan antara kandung sebapa dengan seibu sama rata sama rasa. Tapi kandung atau sebapa ada perbezaan, lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau ada kandung, sebapa tak dapat kecuali dalam kes-kes tertentu. Baik, penerangan kepada ayat. Almarhum Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullah rahimahullah berkata, ayat-ayat mulia ini daripada kitab Allah Azza wa Jalla yang tentang bahagian kadar, bahagian bagi setiap ahli waris dan setiap siapa yang layak daripada ahli waris. Dan ditunjukkan kadar yang telah ditetapkan beserta dengan syarat-syaratnya. Itu istimewanya faraid, ada syarat dia. Begitu juga diterangkan dalam ayat-ayat tersebut keadaan yang mana seseorang akan mewarisi harta pusaka dan keadaan yang tidak melayakkannya untuk mendapat pusaka. Allah SWT telah nyatakan. Begitu juga bilakah masanya mereka mewarisi secara fardu ataupun ashabul furud tadi, dan juga dengan kadar asabah dengan cara menghabisi atau mengambil baki, atau bersama-sama yakni mendapat fardu dan juga asabah. Ada juga kes yang istimewa, dia dapat 2 kali. Fardu dapat, asabah dapat. Contoh, ayah. Contohnya, Lan mati, dia ada ayah. Dia ada ibu. Dia ada anak perempuan. Kalau ada ayah dapat 1/6. Kalau ada anak, ayah dapat 1/6. Anak perempuan dapat 1/2. Kalau ikut perkiraan, kita ambil 6 sebagai asal masalah. 6 darab 1, 6. 2 darab 3, 6. Ini ada 4. 6 tolak 4. Baki 2. 2 akan dapat pada ayah.
Itu dipanggil fardu dapat, asabah pun dapat. Ayah, istimewa lah. Tak aci pula ibu kata, tak aci ni. Aci kat butung. Maksudnya, istimewanya ayah. Tuan-tuan macam Allah SWT situ. Cuma saya sebut tadi, istimewa tak istimewa, tanggungjawab itu besar. Walaupun hanya terdapat 3 ayat saja menyentuh tentang kadar pembahagian, tetapi ianya amat padat dan menghimpun usul faraid. Bagi anak-anak yang belajar law atau syariah, memang wajib mereka ingat yang ni. Ataupun orang-orang yang nak buat pewarisan, contohnya as-salihin, wasiat syak, dia wajib ingat ayat ni, tuan-tuan. Wajib ingat. Sebab ada yang pergi khusus untuk masuk, untuk jadi perunding wasiat ni, ataupun perunding pusaka ni, dia sekadar tahu untuk memasukkan jumlah dalam kalkulator dia saja. Tapi di sudut pengiraan tak tahu, kadar tak tahu, ni masalah. Kalau orang tu cerdik sikit, dia tanya banyak, tak boleh jawab dah kita. Jadi begitu. Tetapi ianya amat padat dan menghimpunkan usul faraid dan rukun daripada rukun-rukun pewarisan. Maka bagi sesiapa yang mengamati dan menguasainya, maka pemahaman dan mengingatinya dan menyadarinya, maka sesungguhnya akan memudahkan baginya untuk mengetahui kadar bahagian bagi setiap ahli waris dan mengetahui hikmah Allah yang maha tinggi. Maka dapat dilihat bagaimana telitinya Allah Azza wa Jalla dalam menentukan kadar ahli waris yang layak dengan tiada melupakan hak ahli waris sama ada kecil atau besar, lelaki dan perempuan, bahkan diberikan bagi setiap orang yang layak hak-hak mereka. Itu yang disebut oleh almarhum Syekh Ali As-Sabuni. Dalil pensyariatan daripada hadis Nabi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sanad Abi Dawud, daripada sanad Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, mafhumnya, bahagi-bahagikanlah harta benda antara ahli faraid menurut kitab Allah. Nampak? Tapi ramai sekarang orang tak nak ikut ni, dia nak ikut suka dia. Saya nak bagi sama rata, Ustaz. Sama rata ni saya rasa lebih baik. Allah sebut dalam Quran faraid, Nabi sebut tentang faraid, mari kita sama rata, kita kata. Boleh tak hukum bagi sama rata? Harus. Harus, tetapi dalam masa sama, wajib ahli waris tahu kadar yang mereka layak dulu. Nombor 1. Dan mestilah tidak ada sesiapa pun tertinggal dalam perbincangan untuk dapat tu. Kenapa kita kata faraid ni afdal daripada bagi sama rata? Nombor 1, dia hukum Allah. 1. Di sana ada rahmat daripada Allah, keberkatan daripada Allah. 2. Dan tidak akan ada unsur mengungkit-ngungkit selepas itu. Tapi kalau kita bagi sama rata, mungkin kita nampak, itu hukum saya punya. Kita akan redha meredai. Tak. Kadang-kadang dia akan mengungkit. Babalah je. Kau ingat dulu. Abang yang bagi kamu lebih. Abang bagi hak abang. Dia mengungkit lah. Dia mengungkit. Jadi mengungkit inilah tak digalakkan tuan-tuan macam Allah SWT dalam Islam. Nombor 1, dia akan menyakitkan hati orang. Jadi ikut saja apa perintah Allah SWT. Cuma kena bijak dalam pengurusan pusaka lah tuan-tuan macam Allah SWT. Macam mana kita nak urus. Waktu ni lah kita dah siap sedia dah. Bukan kita nak mati, mana persediaan kita untuk menghadapi keadaan kita tak ada nanti. Bila kita meninggal dunia, kata Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Bila kita meninggal dunia, tuan-tuan macam Allah SWT sekalian, adakah dari perihal anak beranak kita tak tahu? Jawapannya kita akan tahu. Daripada siapa kita akan tahu? Daripada orang-orang yang mati selepas kita. Kalau ada jiran mati, dia akan khabar. Kita ada perbualan dialog. Bukan sepanjang masa diseksa oleh Allah SWT. Di alam barzah, ada keadaan-keadaan yang tak sama macam kita sekarang. Kalau kita hidup, mungkin berjual beli. Di barzah tak ada jual beli. Tapi berita-berita tu akan sampai kepada kita. Anak-anak berbalah. Rumah kena tinggal. Banyak rumah, tanah menjadi tempat puaka ni yang rapid. Allah SWT. Sebab berbalah anak beranak. Ini masalah yang berlaku. Di kampung-kampung tengok. Ada nak duduk di kampung, tak ada arah. Tak balik kampung. Sebab tak cara rumah pusaka. Nak jual, tak nak. Sayang dia kata. Tapi akhirnya jadi macam tu lah. Dia makan anak-anak, roboh macam tu, tak ada orang balik. Sahabat saya duduk di bota seorang. Dia kata, opah dia menyimpan hantu raya. Opah dia. Bukan orang bota semua. Ada seorang ni je. Mak mentua saya pun orang bota. Jadi, waktu opah dia meninggal dunia, dia balik. Malang tu opah dia balik. Malang tu opah tu balik. Bukan opah lah, hantu raya tu lah balik. Ini cerita betul. Tak percaya ikut tuan-tuan lah. Tapi itu ghaibiyat, perkara yang betul, wujud.
Bukan nak cerita mitos. Rupanya bila atuk dia mati pun sama juga. Balik juga. Last sekali tak balik-balik dah kampung. Tak balik kampung. Tanah, durian ada semua. Naik hutan banat dah situ. Sebenarnya takut pada hantu. Tapi bukan isu hantu. Sekarang ni ramai waris jadi hantu. Sebab dia tak nak cara pada urusan pusaka. Sampai sekarang, saat ini, tahun lepas saja, rekod kita dah cecah sampai 90 bilion, tuan-tuan macam Allah SWT, aset beku disebabkan tidak mahu mengurus harta pusaka. 90 bilion ni mana 90 ribu juta duit. Kalau dicairkan duit itu boleh bagi berapa banyak pada setiap orang, tuan-tuan. Tapi sebab itulah keadaan yang berlaku dalam masyarakat kita. Baik, akhir sekali hadirin macam Allah SWT, apakah hukum belajar ilmu faraid? Hukum pelajari ilmu faraid fardu kifayah. Penduduk Taman Meru dah belajar, alhamdulillah terangkatlah dosa pada orang Taman Meru sini insya-Allah. Kepada umat Islam kerana mempelajari dan mengajari ilmu ini telah disarankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ta'allamul fara'idha, belajarlah faraid, wa allimuhan nas, dan ajarkan kepada manusia. Siapa suruh belajar? Rasulullah. Nah, fa inni mru'un maqbudun, sungguhnya aku akan mati atau wafat, kata Rasulullah. Wa inna hadzal ilma sayuqbad. Nah. Dan ilmu ini akan diangkat. Wa tazharul fitan, dan akan muncullah fitnah-fitnah, hatta yakhtalif al-isnani, dan riwayat lain rajulani, sehingga berselisih ataupun berbalah dua orang dalam urusan pusaka, fala yajidani man yafsilu bainahuma, maka mereka tidak mendapati ataupun menemui orang-orang yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Sekarang ni masih lagi banyak perunding-perunding pusaka, peguam-peguam pusaka, hakim-hakim bab pusaka ni, kita tak ada masalah lagi. Tapi sampai satu saat nanti akan berlaku kes krisis, tak ada orang reti dah tentang bab faraid. Baik. Dalam hadis yang lain Nabi kata, ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum. Belajarlah faraid kerana ianya merupakan sebahagian daripada agama kamu. Wa innaha nisful ilm, dianya setengah daripada ilmu. Wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati, ia juga adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut daripada umatku, kata Rasulullah SAW, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang pertama dicabut, ilmu faraid. Ilmu faraid. Dan ilmu faraid jugalah tak ramai orang nak belajar dan tak ramai orang mengajar. Di Ipoh ni boleh kita kira berapa orang yang mengajar faraid. Tak ramai. Tahu tapi tak boleh nak ajar. Dan faraid ni tuan-tuan Allah SWT, ilmu yang melibatkan macam ilmu falak, pengiraan-pengiraan. Dia ada orang-orang tertentu tuan-tuan macam Allah SWT yang mengajar ilmu falak, bukan semua. Contoh di Malaysia ni saja berapa orang yang terer ilmu falak. Tak ramai. Nah. Cuma kita nak sebut macam itulah keadaan-keadaan yang berlaku dalam masyarakat kita, perlu kepada ilmu ini dipelajari. Dan saya pernah dijemput untuk mengajar guru-guru takmir. Sebelum Covid itu, kita mengajar guru-guru takmir Perak. Sebab dijemput oleh Ustaz Imran untuk saya perkenalkan faraid ataupun mengajar. Alhamdulillah, ada yang mengajar dah, mula start mengajar faraid. Dia, bagi siapa-siapa yang belajar bidang syariah, dia dah belajar basic. Cuma ilmu ni perlu diulang, dibaca, insya-Allah dia akan mahir. Tapi kalau kita tinggal gitu je, memang tak akan mahir. Siapa sudahlah, tak akan mahir. Itu keadaan dia. Baik, jadi kalau tuan-tuan macam Allah SWT belajar ilmu ni, lepas ni nak mengajar kawan-kawan, tafaddalu, silakan. Kita menyahut seruan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, terdapat beberapa orang yang pelajari ilmu ini dan mereka menguasainya dan memahaminya melebihi sahabat yang lain. Mereka lah seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud dan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ni sahabat-sahabat disebut fuqaha'us sahabah, yang faqih di kalangan para sahabat. Nabi SAW sendiri mengakui tentang penguasaan Sayyidina Zaid bin Thabit dalam ilmu ini dengan sabdaan baginda, afradukum Zaid bin Thabit, yang paling pakar faraid di kalangan kamu ialah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dekat Malaysia ni, contoh yang pakar sebagai pakar rujuk, Ustaz Wan Abdul Halim. Tuan-tuan mesti pernah kenal dia. Pegawai pusaka besar untuk 3 negeri, Perak, Kedah, Perlis dulu. Dia jabat tanah dulu. Pertama, tanah dan galian. Dah pencen dah balik ke Terengganu, menjadi peguam. Saya pergi ziarah dia baru ni untuk tengok bincang tesis saya tu. Dia tunjuk pada saya satu pengiraan secara manual 27 lapis mati.
Mati tu ada 27 orang mati. Sampai tahap berapa? Juta. Per bawah ni. Bawah dia kalau sini. Ayah 2/6 kan. 3/6 kan. Kat sini juta. Bawah dia juta. Atas tak tahu ratus ribu. Dia punya. Dia kira manual. Kalau yang nak canggih, sahabat saya. Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis. Dia guna Excel. Juta juga. Ini pakar-pakar ni. Yang juga yang muda juga Ustaz Khusairi Saleh. Kalau tuan-tuan ada masalah, tanah-tanah yang lama tak urus, boleh jemput dia datang. Dia punya cas tak mahal. Tapi dia jauh. Tuan-tuan kena bermada lah. Jemput orang jauh, takkan bagi 10 riyal. Tu melampau kita punya kedekutnya. Kalau tuan-tuan ada masalah, saya sarankan jumpa Ustaz Khusairi. Dia memang sampai digelar diri dia DIF, Da'i Ilmu Faraid. Dia letak jawatan PPD untuk tumpu pada ni, pengurusan. Memang dia pakar. Dia muda lagi. Kalau Ustaz Muhammad Halim tu mungkin agak berusia. Tapi Ustaz Khusairi sangat muda lagi, dia boleh datang sini. Dan memang saya bercadang untuk kita buat satu program untuk melahirkan orang macam dia. Yang boleh bantu sampai selesai masalah. Dia pernah selesaikan kes sampai 40 tahun, 50 tahun punya kes. Dia pergi cari sampai jumpa waris. Tuan-tuan, Allah, tu punya bersungguhnya dia. Saya tanya dia, berapa orang PAS? Orang PAS, Ustaz? Bagi lebih, Alhamdulillah. Bagi kurang pun, Alhamdulillah, dia kata. Cuma kita kena maklumlah sebab dia tu kerja dia. Jadi kita janganlah berkira sangat sebab urusan ni sangat besar. Dia punya sangat baik. Kalau tuan-tuan berminat, boleh jumpa saya. Lepas ni, nak nombor Ustaz Khusairi, saya boleh bagi sekarang pun boleh, insyaAllah. Tuan-tuan boleh hubungi dia, tanya dia. Macam saya ni, saya hanya bukan pakar, saya hanya tahu teori saja. Dari sudut praktikal ke bawah tu, saya tak mahir. Sebab saya sibuk benda lain. Sibuk bisnes, sibuk dengan baitul diak, sibuk benda lain. Jadi tak dan saya tak suka juga. Saya tak suka nak pergi ke gitu-gitu. Tapi macam dia, memang dia suka untuk urus sampai ke bawah. Tuan-tuan, itulah ahli dia. Dan dia ada murid seorang yang bertugas sebagai baka, BAKA, Badan Agama, apa nama istilah, baka. Jakim yang hantar ke Balai Polis tu. Di Sri Iskandar ada seorang Ustaz Zai Hasif nama dia. Pun pandai juga, dia dah mula berjinak-jinak dengan perkara ni. Saya dah agak cetong, tapi teori